Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita utama, rakyat di negeri ini perlu menguasai teknologi baru khususnya ekonomi hidrogen agar dapat bergerak seiring dengan kerajaan Sarawak membangunkan negeri ini. Pemimpin Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abram Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Bawang berkata, Sarawak kini menyasarkan untuk menjadi pengeluar hidrogen terkemuka di dunia. Menurutnya, Sarawak akan mula menjual tenaga hidrogen kepada negara Korea dan Jepun bermula pada 2028 dan ia telah dipersetujui menerusi projek Hibiscus dan projek Hornbill. So this is semua ekonomi baru, carbon trading baru, all this is baru-baru ni. So what we do, we teach Sarawakian on new technology, new product. And then on top of that, mentioned by Datuk Sri Lee, dengan kita punya tengok saja. Kita tidak tengok saja. Kita mau anak Sarawak, jangan tengok. Mesti ada ilmu. 2026, free tertiary education in Sarawak University. Beliau berkata demikian semasa Majlis Makan Malam Tahun Baru Cina SUPP Parliamentary Miri Sibuti Liaison Committee di Miri pada Isnin. Hari sama, isteri Premier Sarawak Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang, Timbalan-Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dan Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kuyan, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Sri Julahi Narawi, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Presiden Kehormat SUPP Datuk Patinggi Tan Sri Dr. George Chan Hong Nam serta div-div kenamaan yang lain. Datuk Patinggi Abang Zahari menambah, Kerajaan Sarawak juga mendahului berbanding negeri lain apabila memperkenalkan beberapa undang-undang baru berkaitan dengan karbon dan penyimpanan karbon. That's why our outdated law we have amended. Kita punya undang-undang lapok. Sarawak sudah introduce undang-undang, Semenanjung tidak ada. Federal government pun tidak ada undang-undang. Sarawak pertama kali ada undang-undang. Mau jaga ini carbon, mau jaga itu carbon storage, mau mantap making our economy strong. We have, prepared ourselves. Sementara itu, Datuk Patinggi Abang Zahari berkata, Kerajaan Sarawak akan terus menyediakan pelbagai infrastruktur asas bagi menjadikan Miri sebagai bandar pintar. Saya will improve Miri as a smart city. We will continue with all the basic infrastructure that we can upgrade in Miri, and we hope that Miri become the hub of the northern region. Beliau turut mengumumkan berita baik apabila pembinaan Pusat Konvensyen Miri telah diluluskan di mana tapak untuk pusat berkenaan telah dikenal pasti dan pembinaannya dijangka bermula pada tahun depan. Then Miri City itself, kita sudah approve the site for your convention center. Miri ada convention center. Then nanti they will start construction mungkin next year. Next year is a joint together the private sector. Mana dia, I think the convention center is as big as Kuching lah, dekat-dekat sama besar dengan Kuching convention center. I mean a lot of people will be coming to Miri lah to have their meeting here. Selain itu, Pemimpin Sarawak turut mengumumkan berita baik dengan meluluskan penggunaan bas henti-henti tanpa caj di Miri. Terdahulu sebelum mengucap, Datuk Patinggi Abang Zahari serta isteri menyertai div-div kenamaan lain menyempurnakan simbolik menggaul risang. Terdahulu dalam ucapan aluan Timbalan Pemimpin Sarawak, Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kuyan menyeru semua rakyat Sarawak agar terus berdiri teguh di belakang kepimpinan Datuk Patinggi Abang Zahari bagi memastikan agenda pembangunan negeri ini dapat diteruskan. Katanya Sarawak akan meneruskan tuntutan pelbagai haknya menerusi Perjanjian Malaysia 1963 MA63 seperti autonomi pendidikan dan kesihatan yang menjadi asas penting kepada pembinaan negeri ini
untuk mencapai matlamat digariskan dalam strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. For 60 years, our GDP is 171 billion. 60 years. Our Premier has set a target next 6 years. By 2030, our GDP is 282 billion. 282 billion, 110 billion more. So we all need to work together to support our Premier so that by 2030, what we have done for 60 years, in the next 6 years, we need to do that. So that Sarawak by 2030 will not only just high income, we have done that last year, but we want to make high household income so that everyone will be prosperous. Beliau yang juga Presiden SUPP menambah proses pembinaan Sarawak memerlukan sokongan serta kerjasama dari semua rakyat. Beralih ke paparan berikutnya. Jabatan Meteorologi Malaysia (Met Malaysia) telah mengeluarkan amaran hujan berterusan untuk Sarawak sehingga hari ini, termasuk amaran angin kencang dan laut bergelora di Laut Cina Selatan berkuat kuasa pada tarikh yang sama. Ketua Pengarahnya Muhammad Helmi Abdullah berkata, perkara ini berdasarkan analisis model-model cuaca dengan luruan monsun dijangka berlaku sehingga 13 Februari ini. Menurutnya, keadaan ini boleh menyebabkan peningkatan kelembapan yang berpotensi membawa hujan berterusan di Sarawak serta angin kencang dan laut bergelora di Laut Cina Selatan dalam tempoh berkenaan. Sementara itu, ribut petir dan hujan lebat beserta angin kencang masih berpotensi berlaku di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan barat Semenanjung, Sabah serta bahagian-bahagian lain di Sarawak. Orang awam adalah dinasihatkan untuk sentiasa merujuk laman web www.med.gov.my dan media sosial rasmi Met Malaysia serta memuat turun aplikasi MyCuaca bagi maklumat yang terkini dan sahih. Sementara itu, hujan lebat yang melanda Kuching sejak 2 hari lalu telah mengakibatkan kenaikan paras air di beberapa kawasan rendah. Hasil pemantauan kawasan berisiko banjir di sekitar Kuching oleh Angkatan Pertahanan Awam Daerah Kuching mendapati kawasan kampung rantau panjang telah dinaiki air pada paras 0.9 meter. Sebanyak 6 rumah yang melibatkan 43 orang penduduk telah terjejas, namun tiada sebarang proses pemindahan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS dilakukan setakat ini. Dalam pada itu, keadaan di kawasan Kampung Sinar Budi baru masih lagi terkawal dengan paras air yang semakin menurun dan laluan di jalan utama masih dapat dilalui. Orang awam yang mempunyai sebarang maklumat mengenai perkembangan kawasan yang dilanda banjir kini boleh menghubungi nombor 082-252-940 atau 082-252-941 untuk tindakan segera. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Fizah Monirah. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Mengakhiri buletin UKAS dengan surutan Majlis Makan Malam Tahun Baru Cina SUPP, Parliamentari Miri Sibuti Liaison Komiti di Miri pada Isnin. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.